Assalamualaikum, nama saya Nurliana Izzati binti Nur Amran. Nombor PTM number saya KBJ 2008109996. Saya daripada Seksyen 12. Nur Syairah binti Ibrahim, KBJ 2008108446. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aina Zara binti Ibrahim, KBJ 20081085. Nama saya Nur Syamira binti Ismail, KBJ 2008108442. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Azrizah binti Ariza, KBJ 20081053 dari Seksyen 12. Assalamualaikum. Hai, nama saya Damia Batrisha binti Azhar. Nombor ID saya KPJ 20081004. Saya daripada Seksyen 12. Saya akan menerangkan tentang pengenalan penlibatan ibu bapa dalam pendidikan awal kanak-kanak. Penlibatan ibu bapa di dalam pendidikan awal kanak-kanak ini adalah penlibatan yang dapat ditakrirkan sebagai usaha bersama ataupun saling bantu-membantu di antara dua pihak ataupun beberapa pihak. Bahkan, pelibatan ibu bapa di dalam pendidikan awal kanak-kanak ini juga dapat mengukuhkan lagi pertumbuhan serta perkembangan kanak-kanak dan juga dapat membantu kejayaannya. Selain daripada itu, sebagai ibu bapa, mereka perlulah mengambil cakna tentang anak-anak sama ada berada di rumah ataupun di luar rumah. Serta ibu bapa juga mempunyai kuasa untuk terlibat secara aktif dalam pengalaman prasekolah anak anda. Jadi sekiranya daripada pemerhatian anda yang memberikan gambaran bahawa di situlah anak-anak anda akan berkembang dengan sepenuhnya, maka ibu bapa telah pun menemui prasekolah yang terbaik. Jadi kanak-kanak juga mempunyai sifat-sifat yang diperolehi melalui tindak balas dengan alam sekeliling di tempat mereka dilahirkan. Okey, di samping itu juga ibu bapa juga mempunyai peranan di dalam keterhubungan kerana pengajaran hidup yang bermula daripada rumah. Antara beberapa perkara yang perlu ibu bapa boleh lakukan ialah mengenal pasti kelakuan diingini dan tidak diingini, seperti perhatikan perlakuan anak-anak serta kelakuan anda juga. Ibu bapa juga perlu mengasah kemahiran mendengar anda untuk anak, seperti semasa perbualan berikan peluang untuk anak anda bercakap. Jangan mencelah, anda boleh bercakap bila dia selesai. Jika dia bercakap dengan kasar, tegur anak anda. Dengan ini kita dapat mengekalkan rasa hormat sepanjang masa serta anak anda akan dapat mencontohi amalan ini. Walau bagaimanapun, pelibatan ibu bapa secara tidak langsung anda dapat memberikan kesan yang positif terhadap perkembangan anak-anak, antaranya sikap bersungguh-sungguh dalam aktiviti pembelajaran. Di samping itu, dia dapat menunjukkan sikap tingkah laku yang baik dan juga seimbang. Okey, yang terakhir sekali, ibu bapa hendaklah sentiasa berfikiran terbuka semasa berjumpa dengan guru anak anda. Begitu juga sebaliknya. Juga sentiasa bersopan dalam semua interaksi anda dengan kaki tangan sekolah, guru dan ibu bapa yang lain. Seterusnya, fahami dan juga bertimbang rasa betapa beratnya pekerjaan seorang guru. Jangan segan untuk memuji usaha mereka dalam mendidik anak-anak anda. Perkembangan kanak-kanak. Perkembangan mempunyai beberapa ciri yang boleh dilihat. Antara ciri-ciri perkembangan yang penting adalah seperti proses perubahan yang berlaku akibat tindakan yang saling berkait antara perkembangan jasmani dan pembelajaran. Yang kedua ialah, selain itu, proses perkembangan berlaku sepanjang hayat dan perubahan tingkah laku berlaku dalam keadaan berterusan dengan menerusi peringkat-peringkat kematangan tertentu. Justru itu, perkembangan dipengaruhi oleh bakal dan persekitaran. Contohnya, menentukan had perkembangan, manakala persekitaran pula akan menolong perkembangan kanak-kanak mencapai tahap yang maksimum. Pendidikan awal sememangnya memerlukan kerjasama yang erat oleh kedua-dua pihak, iaitu pihak tadika dan ibu bapa. Okey, untuk jenis pelibatan. Antara jenis pelibatan ibu bapa yang pertama ialah ibu bapa melibatkan diri dengan pelibatan sekolah.
Ibu bapa perlulah melibatkan diri dengan pelibatan di sekolah. Hal ini ternyata dapat mengeratkan hubungan antara ibu bapa dan guru, di mana ia juga penting dalam perkembangan kanak-kanak. Selain itu, ibu bapa haruslah melibatkan diri dengan kegiatan sekolah. Contohnya seperti gotong royong, sukaneka, hari kantin dan sebagainya. Seterusnya, sumbangan yang perlu diberikan oleh ibu bapa ialah tenaga untuk gotong royong di sekolah. Dengan aktiviti ini juga, hubungan antara ibu bapa dan guru dapat memperkembangkan lagi perkembangan dari segi fizikal, sosial dan emosi di kalangan kanak-kanak. Selain itu, ibu bapa juga boleh menghadirkan diri dalam kegiatan hari kantin, di mana ibu bapa boleh memberikan makanan secara percuma kepada kanak-kanak, dan dengan cara ini perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak berkembang dengan baik. Jenis pelibatan yang kedua ialah ibu bapa menjadi guru sukarela terhadap kanak-kanak. Ibu bapa juga boleh memberi ilmu dan juga boleh meningkatkan perkembangan fizikal, emosi, sosial dan kognitif kanak-kanak. Sumbangan yang boleh diberikan oleh ibu bapa adalah seperti mengajar, mengenai bahasa, mengajar melukis dan sebagainya. Akhir sekali, jenis pelibatan ibu bapa ialah kegiatan luar. Pihak sekolah boleh menganjurkan seminar keibubapaan dan perkembangan kanak-kanak. Ianya bertujuan untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara guru dan ibu bapa, di mana ia amat penting dalam perkembangan diri kanak-kanak. Selain itu, ibu bapa juga boleh menjadi penganjur untuk sesuatu aktiviti seperti berkelah, membuat lawatan sambil belajar, membuat hari keluarga dan sebagainya. Dengan cara ini, kita dapat melihat tahap perkembangan sosial kanak-kanak. Seterusnya adalah kelebihan hubungan baik antara ibu bapa dan guru. Kelebihan yang pertama adalah kelebihan apabila ibu bapa dan guru tu baik, hubungan baik, mereka akan guru akan sering bagi maklumat, dan ibu bapa akan sering dapat maklumat mengenai sekolah, tentang kerja sekolah, aktiviti sekolah, hari ni buat apa, makan apa, dan info-info penting yang sekolah akan bagi. So kalau diorang dapat hubungan baik, guru ni akan bagi inform dekat ibu bapa tentang aktiviti diorang. Seterusnya yang kedua adalah kelebihan yang dapat mudah berkomunikasi. Bagi contoh macam tragedi baru-baru ni, COVID-19 2 tahun lepas. So dengan COVID-19 tu kan semua orang tak boleh pergi sekolah sebab wabak COVID kan. So dengan cara berkomunikasi, mudah berkomunikasi ni, guru dan ibu bapa dapat berkomunikasi dengan melalui telefon bimbit, dengan WhatsApp ke Telegram. Dengan aplikasi tu, diorang mudah berkomunikasi. Yang guru nak beritahu hari ni homework, kena buat buku surat tu, buku surat ni. So ibu bapa dapat info tu dengan cepat dan mudah. So diorang punya berkomunikasi tu lancar. Yang terakhir ialah mengeratkan silaturahim antara guru dan ibu bapa. Silaturahim ni penting antara guru dan ibu bapa sebab banyak manfaat diorang dapat. Selain dapat maklumat daripada sekolah, diorang senang berkomunikasi. So macam apa-apa je, macam aktiviti kat sekolah, guru boleh beritahu apa, marilah join aktiviti sukan ni semua. Dengan mengeratkan silaturahim ni, diorang dapat komunikasi dengan mudah dan cepat. Bagi contoh macam guru perjumpaan sekolah, macam antara guru kelas dengan ibu bapa tentang peperiksaan anak-anak mereka ataupun PIBG ke. Okey, saya akan menerangkan tentang kesimpulan. Yang pertama adalah ibu bapa dan guru haruslah terus dibina supaya sebarang maklumat mengenai pembelajaran kanak-kanak dapat disampaikan secara langsung kepada ibu bapa, serta sumbangan yang diberi oleh ibu bapa dalam penglibatan sekolah ini amat penting dan sangat diperlukan di sekolah. Untuk poin yang kedua adalah penglibatan ibu bapa dalam pendidikan
mempunyai kesan yang positif kepada kanak-kanak. Kanak-kanak akan merasakan pembelajaran bukan sahaja diperoleh daripada guru, malah ia juga akan berterusan sehingga rumah. Ibu bapa melibatkan diri dengan kegiatan luar di mana pihak sekolah boleh menganjurkan seminar keibubapaan dan perkembangan kanak-kanak. Ia bertujuan untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara guru, di mana ia amat penting dalam perkembangan diri kanak-kanak.